Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Fadil Ustaz Rifki yang bersama dengan kita pada malam ini, dan kepada semua sahabat-sahabat yang ada kesempatan masa untuk sama-sama kita mendengar dan mengambil pengajaran daripada kuliah pertama pada tahun Masihi 2023 pada tahun ini. Sebagaimana kita tahu, kuliah bulanan yang kita jalankan setiap bulan, kita tunggak beberapa bulan dan sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Jadi insya-Allah pada tahun ini kita akan mula semula kuliah bulanan kita sebulan sekali, setiap bulan percuma kepada sesiapa saja yang nak hadir, yang sama-sama nak menimba ilmu. Jadi tajuk yang kita terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Rifki. Kadang-kadang saya jemput dia pun last minute 2-3 hari, tapi masih ada kesempatan. Jadi pada malam ini tajuk yang kita ketengahkan sebagaimana yang kita telah maklumkan adalah hiduplah di dunia sebagai musafir. Jadi mungkin pada tahun baru ini sama-sama kita ambil pengajaran, memperingatkan diri kita semula mengapa kita berada di dunia ini, di bumi ini, di mana destinasi kita, apa bekalan kita, dengan siapa kita akan pergi. Jadi semoga kupasan Ustaz pada malam ini menjadi satu pedoman kepada kita untuk sama-sama kita harungi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan dahulu Fadil Ustaz yang bersama dengan kita. Beliau adalah Fadil Ustaz Muhammad Rifki bin Maidin yang merupakan guru Adiwira Negeri Johor, pendakwah bebas dan imam 2 Masjid Jami' Tan Sri Ainuddin Wahid, Skudai, Johor. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemputlah Ustaz Fadil Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi, amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadilah Dr. Marinas dan ahli-ahli tangkuasa program serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita menghayati satu tajuk, hiduplah kamu sebagai seorang musafir, sebagaimana sabda Nabi kepada Ibnu Umar. Ni sebenarnya tajuk ni tajuk hadis Nabi ni. Nabi SAW sabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Saya ada buat PowerPoint. Saya nak share, boleh tak? Share PowerPoint tu. Boleh Ustaz, Pak Izzah boleh uruskan. Share macam mana cara nak share ni? Saya dah jadikan Ustaz co-host. Sekejap. Saya akan share screen kejap. Button yang hijau tu share screen. Share screen. Nampak? Nampak jelas Ustaz. Nampak Ustaz. Okey. Ni tajuknya. Hiduplah di dunia sebagai musafir. Yang mana hadisnya? Hadisnya Nabi SAW sabda. Ini hadisnya. Okey, hadisnya berbunyi, kalau saya buat gini macam mana? Nampak penuh tak? Saya pun nampak Ustaz, nampak. Okey, baik, kita baca hadis. Hadis ni hadis Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Sulaiman Al-A'mash. Qala haddathani Mujahid an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Daripada Sulaiman Al-A'mash. Sulaiman Al-A'mash, dia berkata, Mujahid telah memberitahu aku.
Mujahid ni tabi'in. Dia tak sempat jumpa Nabi. Mujahid bagi tahu aku bahawasanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni sahabat. Abdullah bin Umar ni sahabat yang merupakan anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Moga-moga Allah merahmati mereka berdua, iaitu Abdullah dengan Umar ni lah. Mereka berdua tu. Jadi Mujahid kata, aku dengar Abdullah bin Umar pernah kata. Dia kata apa? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah pernah pegang aku punya bahu. Mankibi ni bahu. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ni seumpama kamu ni seorang yang asing, pedagang. Seorang pedagang ataupun abiru sabilin, atau penyeberang jalan. Jadi kamu ni kat dunia ni sekadar jadi apa? Sekadar jadi orang asing ataupun musafir atau penyeberang jalan. Penyeberang jalan je. Maknanya bukan nak duduk kat situ, nak seberang jalan. Maka Ibnu Umar pun berkata, jadi lepas Nabi pesan gitu kat dia, jadi ada kata-kata Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Kalau kamu berada di waktu petang, jangan tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu petang. Wa khudh min sihhatika limaradika. Ambillah manfaat sihat kamu sebelum sampai sakit kamu. Dan ambillah manfaat hidup kamu sebelum sampai mati kamu. Jadi, tajuk yang diberikan kepada kita ni, betul lah tu. Tajuk ni tajuk hadis. Inilah maksud dia, hadis tadi. Nampak kan saya punya presentation ni? Nampak Nampak Ustaz. Jelas Jelas. Okey, jadi doktor telah minta satu tajuk, jadilah kamu di dunia seperti seorang musafir. Betul lah, seorang musafir, iaitu seorang gharib, seorang asing. Asing atau pedagang atau penyeberang jalan sahaja. Inilah dia sebenarnya hidup kita di dunia. Kita kena anggap kita ni semata-mata hidup tidak selama-lamanya, tetapi hidup sementara sahaja. Yang akan kita pergi, yang destinasi akhir kita bukan di dunia, tapi destinasi akhir kita adalah di akhirat. Baik. Okey, jadi sebab itulah Nabi SAW berdoa dengan satu doa panjang. Nabi ajar kepada kita satu doa panjang, yang mana doa tersebut panjang doa ni doa ni. Tapi yang last kali ni, memberikan makna hadis ini. Yang last kali ni memberikan makna hadis ini yang saya merahkan ni. Memberikan makna hadis ini iaitu Nabi SAW bersabda, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Tu hadisnya. Ni doanya. Okey, ni lagi nampak. Ni. Wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akbar hammi wala mablagha ilmi. Yang merah ni. Maksud doa ni, jangan kamu jadikan musibah aku dalam agamaku. Maknanya kalau kamu nak uji aku, jangan uji agama aku. Bimbang, takut-takut. Agama ni kalau diuji, takut-takut tercabut agama daripada kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau nak uji, jangan paling bimbang, jangan uji agama. Takut terlibat dengan ajaran sesat dan sebagainya. Satu lagi Nabi kata, wala taj'alid dunya akbar hammi wala mablagha ilmi. Jangan kamu jadikan dunia sebesar-besar cita-citaku dan juga kemuncak ilmuku. Maksud dia, aku ni cita-cita aku paling besar nak dunia. Jangan, ya Allah. Satu lagi, ilmu yang aku belajar banyak-banyak ni kerana nak dunia. Jangan, ya Allah. Itu maksud dia. Wala taj'alid dunya akbar hammi wala mablagha ilmi. Jangan kamu jadikan dunia sebagai cita-citaku yang paling besar dan juga kemuncak pengembaraan ilmuku nak dunia. Jadi aku belajar ilmu ni sebab nak ilmu kerana Allah, bukan nak ilmu kerana dunia. Itu doa ni ada dalam hadis riwayat
At-Tabarani. Ni hadis ni. Tapi panjang hadis ni ayat doa ni. Biasanya kalau doa ni biasanya dibaca kalau dalam Quran Mashaf Uthmani setengah-setengah cetakan, dia letak doa ni doa khatam Quran. Doa ni doa sepenuh ni doa khatam Quran. Ya Allah, ampunkan daku dosa yang lepas, dosa akan datang, dosa yang aku sembunyikan, dosa yang aku zahirkan, dosa yang kau je tahu daripada aku. Ya Allah, kurniakan kepada daku ketaatan, yang mana dengan taat tu menyebabkan aku terhalang daripada buat maksiat. Satu. Yang kedua, kurniakan kepada daku takut kepada kamu, yang menyebabkan sebab aku takut tu aku dapat rahmatmu. Yang kedua. Yang ketiga, tolong kurniakan kepada daku keyakinan terhadapmu, yang mana sebab aku yakin kepadamu tu menyebabkan segala ujian dunia ringan je pada aku. Sebab apa? Sebab aku yakin padamu. Seterusnya, tolong berkati pendengaran aku, tolong berkat penglihatan aku, dan jadikan pendengaran dan penglihatan aku ni aku dapat tuai balik di akhirat kelak sebab jadi pahala untukku. Ya Allah, bantulah aku menghadapi musuh-musuhmu, dan tolong jangan jadikan ujian aku ni dalam urusan agama aku, dan tolong jangan jadikan dunia itu benda paling besar cita-citaku, dan jangan jadikan dunia itu sebagai benda yang menyebabkan aku belajar kerananya. Sebab belajar kerana dunia ni bahaya. Payah juga sebenarnya belajar kerana dunia ni. Sebab biasanya kita belajar kan, kita cakap kat anak belajar sungguh-sungguh, nanti dapat kereta besar, rumah besar, itu biasa kan. Nanti dapat banyaklah. Kita biasanya kita cakap bab ilmu ni, kita cakap pada anak-anak kita supaya kalau tak belajar nanti payah nak hidup. Jadi dia bunyi lagu tu. Dia tak macam ulama dulu belajar sampai dapat ilmu, nanti berkat ilmu tu dapat manfaat untuk orang lain. Dia nak tukar macam tu. Kalau tak, dia akan jadi ilmu kerana dunia, cita-cita hidup semua untuk dunia. Jadi selain daripada kita belajar sebagai satu usaha, kita juga kena doa supaya Allah Ta'ala masukkan dalam hati kita dunia tu bukan sebesar-besar cita-cita kita, tapi cita-cita sebenar kita adalah akhirat. Dunia hanya sementara sahaja. Okey. Baik, hakikat dunia. Hakikat dunia ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid. Ni surah Al-Hadid ni. Okey. Jadi bila kita baca surah Al-Hadid ni, seronoknya sebab memang betul-betul kena kat kita ni. Okey. Allah Ta'ala berfirman, "I'lamu, ketahuilah kamu, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu, pertama, la'ibun, permainan." Hidup dunia mula-mula sekali permainan. La'ibun, permainan. Okey, baik. Itu la'ibun, permainan. Satu, ciri hidup dunia. Kedua, walahwun. Lahwun maksud dia kelalaian dan hiburan. Dua, satu main, dua hiburan. Tiga, hidup dunia ni, wazinatun, perhiasan. Okey, tiga. Yang keempat, Quran kata, watafakhurum bainakum, saling bermegah di kalangan kamu. 1, 2, 3, 4. Saling bermegah di kalangan kamu. Yang keempat, yang kelima, watakathurun fil amwali wal aulad, dan saling berbangga banyak. Berbangga banyak apa? Banyak harta dan banyak anak pinak. Itulah hidup dunia. Sebagai ulama tafsir mengatakan, inilah dia tertib hidup dunia. La'ibun, main. Bila? Waktu kanak-kanak. Hidup dunia kanak-kanak ni main je. Kanak-kanak kan dia main aja. Dia tak fikir benda lain. Dia tahu main aja. Tapi bila dia remaja sikit, dia main tu kurang, dia nak berhibur pula. Ni hibur adalah lahwun. Tapi bila remaja comel sikit lagi, besar lagi, mula nak berhias. Mula pandai pakai gencu,
Mula pandai beli baju mahal apa. Mula ada zinatun. Zinah tu maksud dia hiasan. Jadi kanak-kanak main. Besar sikit nak berhibur. Sebab tu cikgu-cikgu zaman sekarang pening. Kerana apa? Kerana budak-budak tingkatan 5 tu yang ada dalam diri dia laibun walahwun. Main dan hibur. Maka untuk mereka belajar, maka dipanggil fun learning, didik hibur. Sebab apa? Sebab umur dia waktu tu umur berhibur. Sebab tu kalau kita mengajar sekolah, saya kan cikgu sekolah. Kalau kita mengajar sekolah, macam kita mengajar masjid, confirm budak tak ikut. Kenapa? Sebab zaman dia tu zaman hiburan. So kita terpaksa lah buat macam tu. Tu hidup dunia. Mula-mula main, lepas tu hiburan. Kemudian wazinatun. Zinatun tu hiasan. Tengok. Budak-budak remaja, handset dia mahal daripada handset cikgu. Dia nak berhias. Kemudian berhias, lepas berhias, berbangga. Tafakhurun. Bangga-bangga. Kemudian bila besar lagi, tua lagi, tengok rumah sewa awak berapa buah? Dia awak takathurun fil amwal. Kereta awak Welfare ke, MES ke, dia harta. Itulah kehidupan dunia. Tapi Allah Ta'ala kata, kehidupan dunia ni kamathali ghaisin, seperti ghaisin, hujan. Bila hujan turun, a'jabal kuffara nabatuhu, yang menyebabkan para penanam rasa ajaib dan takjub terhadap tanam-tanaman itu. Hujan turun kena tanaman-tanaman, tanaman-tanaman pun nampak cantik, mekar, comel belaka. Kemudian yahiju fatarahu musfarra. Lama-lama yang hijau tadi dah jadi kuning. Bila hijau jadi kuning, akhir sekali yakunuhu tama, hancur. Gitulah hidup manusia. Main, hiburan apa semua, lama-lama tua. Bila tua tu akhir sekali mati. Bila mati dua je Quran kata. Dua je dia mati. Wa fil akhirati, di akhirat bila mati ada dua je. Satu ada azabun syadid, ada azab. Na'udzubillah. Ataupun wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ada keampunan dan keredaan Allah. Ada dua je. So, orang yang hidup dengan penuh permainannya, dengan penuh kelalaiannya, dengan penuh hiburannya, kebanggaannya, kalaulah dia hidup lagu tu, di akhirat dia akan dapat azabun syadid. Azab yang pedih. Tapi kalau di dunia ni, dia tahu tabiat kehidupan manusia di dunia, ada permainan, tapi dia tahan diri dia daripada main. Ada dia main-main, tapi main dia main membawa pada akhirat. Ada hias-hiasnya sekadarnya. Ada bangga-bangga, nak harta banyak dia simpan, dia pun buat manfaat untuk akhirat. Dia tak akan dapat azab syadid, tapi dia dapat wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dia dapat keampunan daripada Allah dan keredaan. Allah pun buat satu kesimpulan. Ni kesimpulannya, saya merahkan ni. Inilah kesimpulan hidup di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Quran kata, tiadalah kehidupan dunia melainkan penipuan yang mempesona. Benda tu tipu, tapi tipu pun mempesona. Jadi oleh kerana kita faham hidup dunia ni penipuan tapi mempesona, menyebabkan ramai orang terpedaya. Jadi kita pun buatlah program malam ni supaya kita sedar. Tak usah terus pesona sangatlah. Sebab hidup kita di dunia ni musafir sahaja. Siapa yang bagi tahu musafir sahaja? Nabi SAW. So, hadis Nabi jelas dalam Sahih Al-Bukhari, ingatlah hidup di dunia ni musafir sahaja. Kita ni tuan-puan, kalaulah kita nak menyeberang jalan, kita bukan nak duduk sini, kita nak duduk sana. Hanya nak menyeberang jalan. Adakah kita sebab nak menyeberang jalan ni, kat rumah kita dah buat rumah kat sini besar-besar, sedangkan bukan sini destinasi kita. Destinasi kita seberang sana. Saya cakap ke isteri tanya, ceramah malam ni ceramah tajuk apa?
Saya kata ceramah malam ni ceramah tajuk jadilah kamu seperti orang Bangla, bukan seperti orang Malaysia. Saya kata, apa ya kau doktor bagi tajuk lagu tu? Yalah, awak tengok orang Bangla, orang Bangladesh datang Malaysia. Dia kutip hasil mahsul Malaysia, kerja sungguh-sungguh, dia tak buat rumah pun kat Malaysia ni. Tapi dia pergi buat kat Bangladesh tu. Dia buat rumah besar-besar kat Bangladesh. Dia apa nama, dia segala apa yang dia buat kat Malaysia, dia datang 10 tahun kat Malaysia ni, tak ada pun apa kat Malaysia ni. Yang ada semua dia pergi tak kat Bangladesh. Sebab dia bukan nak duduk di Malaysia, dia nak duduk kat Bangladesh. Tapi orang Malaysia macam kita ni, sebab kita nak duduk sini, tu yang kita beli rumah sini, apa semua sini. Jadi, habis apa kaitannya? Kaitannya, anggaplah kita di dunia dengan akhirat ni macam orang Bangladesh lah. Kita datang sini ni, kita tak sudut sangat-sangat lah. Cari kat dunia ni untuk dunia kita. Tapi kita cari dunia kita untuk akhirat kita. Macam Bangladesh, orang Bangla cari harta kat Malaysia, pergi simpan kat Bangladesh. Kita pula cari harta kat dunia, pergi simpan kat akhirat. Itulah ceritanya. Itulah. Tetapi perlu ada imbangan. Jadi tajuk ni, jangan sampai kita cakap dunia ni tak ada langsung manfaat. Tak boleh juga. Kenapa? Kerana nanti kita tak ada imbangan. Jadi malah kerja, tak apalah, kerja-kerja pun mati juga. Nanti nak mati juga. Jadi kita tidak menjadi orang yang proaktif, sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, huwallazi khalaqakum wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang cipta kamu dan dia suruh kamu makmurkan muka bumi. Kalaulah kita duduk cerita kita ni hidup di dunia ni tak ada apa, akhirat aja, akhir sekali dunia ini tidak dimakmurkan muka bumi oleh manusia, oleh orang Islam. Yang makmurkan muka bumi orang bukan Islam. Jadi gitu pula. Jadi kita ada check and balance. Check and balance. Sebab itulah saya letak ni tetapi. Supaya faham. Tetapi itu apa? Adakah perlu dunia ini ditinggalkan? Tu soalannya. So jawapannya Allah Ta'ala bagi jawapan. Ni jawapan dia. Inilah sikap kita. Memang kita hidup dunia ni sebagai seorang musafir. Tapi inilah sikap kita sebenar yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Qasas. Firman Allah, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Hendaklah kamu cari, hendaklah kamu usaha, hendaklah kamu tuntut dengan apa yang Tuhan bagi kepada kamu di dunia. Tuntut apa? Ad-daral akhirah, nikmat syurga di akhirat. Maknanya, kamu kena cari akhirat dengan apa yang Tuhan bagi kamu kat dunia. Okey, ulama tafsir kata, contoh minal amwal, contoh harta. Allah bagi kamu harta kat dunia, jadi kamu kena usaha jadikan harta dunia yang Tuhan bagi kat kamu tu, convert dia jadi penyebab kamu dapat syurga akhirat. Itulah sebenarnya. Sebab kalau kita tak convert harta dunia kita jadi syurga akhirat, kita tidak akan dapat menuai apa yang kita cari di dunia nanti kita mati ke akhirat. Sebab apa? Sebab kita tak convert. Kita tak convert. Kalau kita convert harta kita di dunia ni kepada akhirat, nanti sebab hidup kita ni kat dunia ni sekadar musafir, tak lama lagi kita pergi akhirat. Jadi kita tak dapatlah menikmati apa yang Allah Ta'ala kurniakan kita harta di dunia untuk kita tuai di akhirat. Jadi konsep orang Islam sebenarnya, dunia ni dia kena usahakan apa yang Tuhan bagi jadi akhirat berlaku. Tu je.
Sebab apa? Sebab kita nak pergi bukan kat dunia ni, kita nak pergi kat akhirat. So, salah ke kalau kaya? Tak salah. Tapi kaya kita menyebabkan kita dapat manfaat kekayaan di akhirat. Kat dunia tak dapat manfaat kaya sangat pun tak apa. Sebab apa? Sebab yang kita nak nikmati kekayaan sebenar adalah di akhirat. Gitu ceritanya. Tapi jangan pula seluruhnya akhirat semata-mata. Tuhan kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula lupa bahagian kamu kat dunia. Maknanya akhirat memang kamu kena usaha untuk dapat syurga, tapi untuk hidup di dunia ni kena ada juga. Wala tansa, jangan lupa. Kemudian Allah Ta'ala kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Waktu hidup kat dunia ni kamu kena buat baik. Kenapa kamu kena buat baik? Kama ahsanallahu ilaika. Sebab Allah pun buat baik kat kamu. Bila Allah buat baik kepada kamu, kamu pun kena buat baik jugalah kepada dunia kamu. Kenapa? Kerana Allah buat baik pada kamu. Lagi sikap seterusnya, wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu lakukan kerosakan di muka bumi. Jadi inilah sikap kita sebenarnya. Sikap kita yang sebenarnya dengan dunia ni. Apakah kita hidup dunia ni kena miskin sebab dunia ni tak ada apa-apa? Maka kita ni kena miskin sebab hidup sebenar kita adalah akhirat. Jawabnya salah. Kenapa salah? Kerana Quran kata kamu kena usaha jadikan dunia kamu sebagai penyebab kamu dapat syurga. Sebab itulah ulama-ulama syarah panjang. Mana lebih baik antara seorang yang kaya tapi bersyukur berbanding dengan orang miskin tapi sabar? Mana lebih baik? Dua-dua golongan ni. Al-Qardawi menyatakan yang lebih baik daripada dua golongan ni ialah orang kaya yang bersyukur. Orang miskin yang sabar bagus juga, tapi orang kaya bersyukur lagi bagus. Ini berdasarkan hadis yang ada dalam kitab hadis 40. Orang miskin datang jumpa Nabi SAW dan mengadu kepada Nabi, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Seronoknya orang kaya, pahala dia banyak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Dia semayang sama kita semayang. Wa yasumuna kama nasumu. Dia puasa pun sama dengan puasa kita puasa. Wa ya'tamiru, tapi dia boleh buat umrah sebab dia ada duit. Wa yahujjun, dia boleh buat haji sebab dia ada duit. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka boleh bersedekah kerana duit mereka banyak. Kemudian Nabi pun tanya, "Nakkah kamu aku khabarkan kepada kamu satu amalan yang kamu amalkan ia, pahala kamu tetap banyak walaupun kamu tak bersedekah macam orang kaya." Orang miskin kata, "Bolehlah Rasulullah, ajarkan kami." Maka Nabi pun ajar, sudah setiap kali semayang 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Maka kamu akan dapat pahala menyamai pahala-pahala orang kaya yang bersedekah itu. Maka orang miskin ni pun balik kat kampung dia, dia pun sudah semayang, dia pun subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lama kelamaan diketahui rahsia ni oleh orang-orang yang kaya. Kemudian orang-orang kaya pun beramal sebagaimana beramalnya orang-orang miskin. Baca subhanallah juga, baca alhamdulillah juga, baca Allahu Akbar juga. Kemudian orang miskin ini datang kembali bertemu dengan Nabi SAW dan bagi tahu kepada Nabi, untung orang kaya juga kerana mereka buat juga amalan yang kami lakukan. Maka macam mana ni Rasulullah? Rasulullah pun jawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah dia anugerah dan rezeki yang Allah Ta'ala telah lebihkan mereka. Ini bermakna orang kaya lebih beruntung daripada orang
miskin. Tapi orang kaya macam mana? Orang kaya yang bersyukur, yang mana dia faham bahawasanya hidup di dunia ini adalah hidup sebagai seorang musafir. Tapi kalau orang kaya penuhkan kekayaan dia sehingga tidak berwakaf, tidak bersedekah, dia nak nikmat hidup di dunia dengan harta dia, semata-mata harta dia tidak convert jadi akhirat, maka orang macam ini dia tidak ada manfaat kekayaan dia selain manfaat kekayaan dia akan ditinggalkan satu hari nanti. Bila? Waktu dia umur 70, waktu dia umur 80, dia akan mati. Bila mati, tak ada apa-apalah. Itulah dia sikap kita. So, kita fahamlah hari ni bahawasanya hidup kita di dunia ni adalah hidup yang sementara dan kita akan mati dan kita akan tinggalkan apa yang kita bawa di dunia ini. Baik, cuma Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi. Okey, habis dah ni. Saya punya saya punya presentation. Bertutup lah. Sikit je presentation saya. Baik. Sekejap. Okey. Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banun, harta dan anak pinak. Zinatul hayatid dunya, merupakan hiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat, tetapi benda-benda soleh yang kekal itulah khairun, lebih baik, inda rabbika thawaba, di sisi Allah pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan. Jadi berdasarkan ayat ni, kita kena berusaha jadikan seluruh apa yang Tuhan bagi kat kita kat dunia ini sebagai bekal akhirat kita. Sebab kita tidak hidup di dunia, kita akan hidup di akhirat dengan kehidupan yang selama-lamanya. Itulah dia tajuk kita pada hari ini. Senang je ngajar ni. Dah selesai tu. Habis tu. Cuma saya nak sebut satu lagi tentang usaha kita ni. Itu usaha melalui kita belajar, kita tazkirah. Juga perlu ada doa yang sentiasa Nabi baca. Jadi kalau boleh amalkan doa yang saya sebut tadi, bersyukurlah saya kerana saya dapat saya dah doa ni. Kerana saya dapat sebarkan satu doa. Tuan-puan, doa Nabi ni tidak ada lagi doa yang lebih makbul, lebih daripada doa Nabi. Doa paling makbul doa Nabi lah. Tapi kadang-kadang kita ni memilih skrip yang bukan Nabi sebut. Jadi ada baiknya kita guna doa yang Nabi sendiri gunakan. Jadi supaya kita ni Allah Ta'ala masukkan dalam hati kita rasa tidak terlalu haloba dengan keduniaan kita. Kata Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri ketika saya belajar dengan beliau. Dia kata alim ulama kita pernah menyatakan bahawasanya ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hartaku di tanganku dan jangan jadikan ia di hatiku. Doa dia. Jadi tidak salah lah kalau seorang tu harta banyak pun. Sebab apa? Sebab harta banyak dia pun berada di tangan, bukan berada di hati. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz bin Nikmat, dia kata harta sebanyak mana pun dia kata diumpamakan seperti sungai yang banyak air. Harta banyak tu, sungai banyak air. Hati manusia diumpamakan seperti perahu. Andai kata air itu tidak masuk dalam perahu, maka selama-lamanya lah manusia yang duduk dalam air itu akan selamat. Tapi kalau air yang banyak itu masuk dalam perahu, maka akan tak selamatlah pemilik perahu itu. Begitulah perumpamaan orang yang mempunyai harta yang banyak. Harta banyak mana pun selagi tak masuk hati dia, maka berjaya dia. Tapi kalaulah dia ni harta tak banyak,
Tapi masuklah hati. Seperti orang duk perahu. Tapi air cetek je. Tapi air cetek pun masuk juga dalam perahu tu. Mana tak jaya juga. Walaupun hartanya sikit. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh almarhum Tuk Guru Nik Aziz. Jadi kesimpulan yang kita faham pada hari ini ialah kehidupan di dunia kita ni hendaklah kita convertkan seluruh apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk menjadi akhirat. Okey. Ada orang tanya. Ni soalan ni. Ada orang tanya. Betul ke hidup kita ni kena seimbangkan dunia dan akhirat? Ada orang cakap kan? Kena seimbangkan dunia dan akhirat. Maka saya jawab. Saya kata sebenarnya benda dunia boleh jadi akhirat dan benda akhirat boleh jadi dunia. Jadi kalau kita nak cerita seimbang, bukan isu seimbang. Isu kita jadikan dunia kita kepada akhirat semua aktiviti kita. Saya bagi contoh. Sembahyang. Cuba jawab. Sembahyang tu dunia ke akhirat? Orang akan kata sembahyang itu akhirat. Ya, sembahyang itu akhirat. Tapi ada waktunya. Kalau silap buat, sembahyang tu tak jadi akhirat. Sembahyang tu jadi dunia. Contoh sembahyang nak tunjuk kat orang. Tak jadi akhirat, jadi dunia. Dia tak sampai ke akhirat. Okey. Satu lagi. Bekerja. Cari harta. Dunia ke akhirat? Cuba jawab. Jawapannya, cari harta tu dunia. Tak. Dia boleh jadi akhirat. Kalau dia cari harta, betul-betul. Kenapa cari harta? Kerana nak besarkan anak. Kerana nak sedekah. Kerana nak bantu Islam. Kerana. Jadi, yang betul-betul dunia boleh bertukar jadi akhirat. Kalau betul cara buatnya. Yang betul-betul akhirat boleh bertukar cari dunia, jadi dunia. Kalau tak betul caranya. Jadi, betul ke kita kena seimbangkan dunia akhirat? Tak, bukan seimbangkan dunia akhirat. Convert dunia kita jadi akhirat belaka. Tu ceritanya. Oh, gitu Ustaz. Ya, saya kata convert dunia kita jadi akhirat belaka. Kenapa? Kerana dunia ni kita akan tinggalkan. Akhirat yang kita tuai. Jadi convert lah dunia ni jadi akhirat belaka. Kerana kita akan tinggal dunia tak lama lagi. Jadi contoh. Contoh seterusnya. Seorang ni saya ni ambil insurans. Saya bukan ambil insurans, ambil takaful. Takaful. Ambil takaful untuk anak-anak, ambil takaful untuk isteri. Bila saya mati, insya-Allah anak-anak adalah. Anak belajar dia, isteri pun ada lah sikit duit dia. Jadi orang tanya saya, Ustaz, dunia ke akhirat? Ustaz ambil takaful tu. Macam tak percaya je. Bahawasanya Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada... tak. Tak ada. Sebab Nabi ajar. Nabi ajar macam mana? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia nak mati, sakit nak mati, tanya Nabi. Macam mana aku ni? Dia kata, harta aku banyak ni. Aku nak sedekah seluruh harta aku. Jawab Nabi SAW, tak boleh. Nabi kata, tak boleh sedekah seluruhnya. Kalau gitu aku nak sedekah 2/3. Harta aku 2/3. Tak boleh. Nabi kata, okey, kalau gitu aku nak sedekah harta aku 1/3. Nabi kata, 1/3 boleh. Tu pun banyak. Adalah lebih baik kamu tinggalkan anak isteri kamu dalam keadaan tidak meminta-minta dan senang hidup dia, daripada kamu mati mereka pergi minta-minta dengan orang. Jadi maknanya tidak salah lah kalau kita ambil insurans takaful lah. Ambil takaful untuk kita biarkan bila kita mati anak kita hidup senang. Kerana apa? Kerana kita yang simpan untuk mereka. Bukan makna kita tinggalkan dunia, kita kerja akhirat. Tak. Kita buat perancangan yang baik supaya anak-anak tidak meminta-minta, dan bila anak tidak meminta-minta, dia dapat belajar dengan sebaiknya. Ilmu yang dia dapat belajar tu menyebabkan dia boleh baca Quran kepada kita, menyebabkan dia ada ilmu, dia boleh berwakaf untuk kita dan sebagainya.
Maknanya Islam ni bukan makna hidup di dunia ni sebagai musafir, dia tinggal seluruh dunia dia, kemudian duduk masjid, semayang, baca Quran je. Tak, bukan itu maksud dia. Tapi maksud hidup kita di dunia ini sebagai musafir ialah kita usaha untuk menjadikan seluruh dunia kita sebagai bekal untuk akhirat kita. Itulah kesimpulannya. Jadi saya lebih suka kalau ada soalan nak tanya, kita teruskan kepada pertanyaan kalau ada. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi kita ada banyak masa lagi. Jadi kalau ada sebarang soalan boleh type ataupun tanya terus kepada Ustaz. Silakan. Sebarang soalan lah, saya rasa Ustaz insyaAllah akan bantu. Kalau ada soalan boleh teruskan ya. Boleh. Ustaz, saya ada soalan. Jadi Ustaz, daripada Ustaz cakap tadi sebab dunia ni sebagai persinggahan dan kita pun duduk sebagai musafir. Jadi Ustaz, saya punya soalan, tadi saya ingat Ustaz soalan, saya lupa pula. Saya punya soalan, bagaimana kita nak jadikan, Ustaz kata convert, dia sebenarnya bukan seimbang. Semua kita convert untuk akhirat. Maksudnya semua yang perbuatan kita, apa yang kita lakukan, convert tu maksudnya kita mulakan dengan niat kan Ustaz? Mulakan dengan niat dan kita jadikan dia sebagai perbuatan untuk akhirat. Semua kena mula dengan niat. Benar kan Ustaz? Baik, gini. Syarat untuk sesuatu amalan itu menjadi akhirat, iaitu menjadi ibadat, syarat yang pertama antushibahun niyyatus salihah. Hendaklah dikembarkan dengan niat yang betul. Itu nombor satu. Tak semestinya dikembarkan dengan niat betul tu dengan makna nak pergi kerja, nawaitu tak semestinya ungkap. Tapi bila kita pergi kerja tu ada dah tintas hati aku pergi kerja ni sebagai seorang guru, aku pergi ni, aku nak sebar ilmu, aku nak cari rezeki untuk anak-anak aku. Tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kerja yang kita buat itu bertepatan dengan syariat. Dua, bertepatan dengan syariat. Contohlah, orang ni cari rezeki. Okey, niatnya nak besarkan anak, nak suruh anak belajar, cukup syarat pertama. Syarat yang kedua, dia ni cari rezeki, dia kerja apa? Kerja dia driver bas. Halal. Dapat pahala. Cukup dua syarat. Seorang lagi, driver apa? Driver lori arak. Tak cukup syarat lah. Sebab lori arak tu, benda tu tidak sesuai dengan syariat. Jadi tak boleh convert pada akhirat lah tu. Baik. Itu syarat kedua, benda tu hendaklah sesuai dengan syariat. Yang ketiga tidak mengabaikan tanggungjawab ibadat khusus ketika melakukan perbuatan yang perbuatan yang dibenarkan syarak. Contoh, okey, kerja apa? Guard. Kerja guard halal. Habis kenapa kerja guard? Nak cari rezeki yang halal. Okey, cukup syarat pertama, niat. Syarat kedua pun cukup. Tapi kuat sangat kerja guard sampai semayang pun dia tak semayang. Tak cukup syarat. Itu yang ketiga. Jadi tak jadi akhirat lah. Jadi 8 jam dia kerja tu tak dapatlah pahala. Tak convert ke akhirat. Sebab apa? 8 jam tu tidak menjadi akhirat. Kenapa? Kerana tak betul dengan syariat, dikesampingkan, digugurkan, dicacatkan oleh tak semayang. Contoh lain. Seorang cikgu. Cikgu perempuan. Pergi sekolah. Niat bagus dah nak ajar orang. Cantik, bagus. Yang kedua, kerja cikgu. Okey, halal. Pergi pulaknya mengajar budak 3x5 tapi tak pakai stongan. Stongan bagi. Stokin tangan. Contoh. Tengah ajar matematik tu, dia pun angkat tangan. Jadi, nampaklah aurat dia kat tangan ni. Jadi, telah kurang
syarat yang ketiga. Kenapa? Telah melakukan sesuatu benda yang menyebabkan amal kerja dia tadi tidak boleh convert kepada akhirat. Dia dapat gaji? Dapat. Kawan lain dapat gaji? Dapat. Tapi gaji dia dengan gaji kawan dia, kawan tu dapat gaji dan dapat akhirat. Dia dapat gaji, tak dapat akhirat. Kenapa tak dapat akhirat? Kerana tak cukup syarat 3 tadi. So 3 syarat tu kalau dapat, macam juga tidur. Tidur berapa jam kita tidur? Malam nak tidur sekejap lagi. Tidur 7 jam. Okey. 7 jam pahala tu, syarat pertama, tidur tu ada niat yang baik. Nak dapat niat yang baik, doa tu lah. Waktu kita doa tu, kita niat lah tu sebenarnya. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Maknanya aku tidur ni kerana Allah lah tu. Doa tu je Ustaz yang saya hafal sejak tadika sampai tua. Berhentilah buat perangai macam tu. Tambah satu lagi. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Allah, aku letakkan belakangku. Dan dengan namamu juga ya Allah, aku bangun esok hari. In amsakta nafsi, andai kata mu nak tariklah nyawa aku lepas ni. Bila aku mati, bila aku tidur ni tiba-tiba roh aku keluar tak masuk-masuk. In amsakta nafsi, kalau kamu nak sekat roh aku ni daripada masuk semula. Maknanya aku nak mati, andai kata mu nak matikan aku lah tidur aku ni lah. Farhamha, satu riwayat faghfirlaha, tolong kesian kat roh aku ni. Kalau kamu nak matikan aku waktu aku tidur ni lah, tak nak masukkan balik roh aku ni, tolonglah kesian kat aku. Wa in arsaltaha, andai kata kamu nak masukkan semula pula pagi esok, fahfadha, tolong jaga aku. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, macam kau jaga hamba-hambamu yang soleh. Lepas tu tidurlah. Maknanya syarat pertama, niat tu adalah tu. Adalah tu. Lepas tu tidur pula comel. Tidur dalam keadaan ikut syariat Islam. Tidur comel lah. Tidur kalau orang perempuan tu tidur dalam bilik, bukan tidur kat depan TV sampai mahram tengok. Maknanya tidak terlibat dengan benda-benda haram. Maka tidur dia 6 jam tu, 7 jam tu, semuanya dikira berpahala. Tidur tu dunia ke akhirat. Asal tidur ni dunia lah. Tapi akan jadi akhirat. Sebab cukup syarat tadi lah. Jadi, itu yang saya cakap. Kalau cakap seimbangkan dunia akhirat, saya kata tak. Akhiratkan semua dunia. Tu yang saya cakap lah. Akhiratkan semua dunia kita. Makan. Sama juga makan. Makan dunia ke akhirat. Makan ni dunia. Tapi kalau makan banyak sangat, sampai gula pun tinggi, kolesterol pun tinggi, agak-agak jadi akhirat ke jadi dunia? Dia dah jadi tak jadi akhirat tu. Makan yang sebenar ialah makan yang mengikut sunnah Nabi SAW. Nabi kata, hasbuka luqaimatun yuqimna sulbakum. Cukuplah kepada kamu beberapa suapan makanan yang boleh menyebabkan tulang belakang kamu tu tak bengkok lembik. Maknanya kau boleh buat kerja. Kita ni, kita bukan luqaimat. Kita ni banyak sangat. Hasbuka luqaimat. Banyak kali suapan sehingga tulang belakang kita lembik juga. Sebab apa? Sebab banyak penyakit. Jadi makan kita tak jadi akhirat lah. Makan kita jadi dunia. Jadi kita nak makan pun akhirat. Masuk tandas pun akhirat. Tidur pun akhirat. Semua jadi akhirat. Sebab macam orang Bangladesh tadilah. Semua dia kerja kat Malaysia, dia nak pergi letak kat Bangladesh. Sebab dia nak balik kat sana. Sama juga kita. Semua benda aktiviti kat dunia ni, kita akhiratkan sebab kita nak tuai kat sana. Bukan nak tuai kat dunia. Tu je dia punya syarat. Jadi sekarang fahamlah syarat tu. Kalau jadi faham syarat tu, semua jadi akhirat. Tu je. Sebab tu ada satu nasyid sebut, tidur orang yang berilmu lebih baik daripada solat sunat orang yang tidak berilmu. Betul lah tu. Tidur orang berilmu dapat pahala, solat sunat orang tak berilmu tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab mungkin Fatihah dia salah, mungkin rukun dia tak ada tamak ninah. Jadi walaupun dia semayang tak dapat pahala.
Tapi orang alim ni, walaupun dia tidur, dapat pahala. Sebab tu bagus program-program ilmu ni. Okey? Okay, Ustaz ada soalan di ruangan chat. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz jelaskan hadis yang menyatakan bahawa orang miskin lebih ramai masuk syurga? Baik. Okey. Dia gini. Dia ada pula hadis yang menyatakan, tapi hadis tu dipertikaikan kesahihan oleh ulama tentang hadis tentang Abdul Rahman bin Auf merupakan sahabat yang paling lambat masuk syurga kerana harta dia banyak. Kan ada cerita kan? Hadis itu dipertikaikan kesahihannya oleh alim ulama kita kerana Abdul Rahman bin Auf ni merupakan sahabat yang sudah dijamin syurga. Cuma masalah orang kaya ni, masalah orang kaya sikit ni, masalah dia ialah oleh kerana dia kaya, maka hisab dia lama sikit. Maka hisab dia lama lah. Sebab Nabi SAW sabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Sesuatu kaki manusia hamba Allah tidak akan berganjak sehingga ditanya tentang 4 perkara. Antaranya yang ditanya, an malihi, tentang harta dia. Mimmak tasabahu, dari mana dia dapat harta tu. Wa fima anfaqahu, dan ke mana dia nafkahkan harta tu. Jadi inilah masalah sikit orang kaya. Dia akan banyak sikit pertanyaan. Ambil mana, nafkah belanja kat mana. Adapun orang miskin tak ada lah soalan ni. Sebab dia miskin. Bila tak ada soalan ni, jadi lebih senanglah dia masuk syurga. Itulah ceritanya untuk huraian hadis tadi. Huraian hadis tadi. Hadis soalan tu. Kenapa ramai orang miskin masuk syurga? Sebab dia tak ada soalan tadi. Soalan harta ambil daripada mana. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Alhaakumut Takatsur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Tuhan bagi pada kamu. Cuma kita nak juga jadi kaya macam Abdul Rahman bin Auf dengan sebab kita ni sedekah banyak sangat, dengan sebab kita jaga kita punya sumber kekayaan kita sedekah banyak sangat sehingga kita tidak dihisap oleh Allah Ta'ala. Yang tu yang kita nak. Sedekah-sedekah banyak sehingga Allah Ta'ala tak hisap kita. Ada tak umat Nabi Muhammad yang akan masuk syurga tanpa hisap? Jawabnya ada. Berapa orang? Berapa orang? 7 golongan Ustaz. Tak ingatlah. 70,000. 70,000. Ada hadis Nabi. Baik. Untuk huraian syarah 70,000 ni, saya baca hadis ni. Saya kata 70,000 sikit. Nabi SAW pernah menyatakan umat aku akan masuk syurga tanpa hisab seramai 70,000 orang. Jadi bila cakap saya baca hadis tu, saya kata Allah, sikitnya 70,000, rasa tak ada harapan aku. Sebab sahabat-sahabat saja pun dah ramai mana dah. Tabi'in ulama-ulama, tak ada harapan aku. Okey, 70,000 tak ada harapan. Rasa-rasa. Saya pun cari lagi hadis. Cari. Rupanya ada satu hadis lagi dalam riwayat Ahmad. Fastazattu rabbi. Aku pun minta tambah dengan Tuhanku, kata Nabi. Maka Allah Ta'ala pun jawab, aku tambahkan 70,000 tu kali 70,000 tu, setiap orang daripada 70,000 boleh bawa pula 70,000. So 70,000 kali 70,000. Jawabnya 4.9 bilion. Cuba kira 70,000 kali 70,000 apa? 4.9 bilion tak silap saya. Rasa macam ada harapan je. Ramai sikit 4.9 bilion. Tapi kalau nak ikut bilangan umat Nabi Muhammad SAW, mula daripada Nabi sampai akhir zaman sekali kiamat tu, rasa sikit lagi 4.9 bilion ni. Jadi peratus aku nak dapat ni rasanya takut lagi. Saya lah. Saya duk baca. Kemudian saya tak puas hati. Bila kita tak puas hati ni, saya cari huraian hadis. Dan huraian hadis ini yang paling memuaskan hati saya adalah huraian yang diberikan Syekh Muhammad Uthman Al-Khamis. Syekh Muhammad Uthman Al-Khamis kata, maksud 70,000 itu bukan bilangannya, tapi simbolik banyaknya. Sebab bahasa Arab, kalau nak menunjukkan banyak,
dia akan guna perkataan 7. Biasanya sebagaimana orang Melayu, kalau nak banyak dia guna 1000. Ampun patik beribu-ribu, ampun sembah patik mohon diampun, dia guna beribu-ribu. Ribu tu banyak ke dengan makna ribu? Kalau kita pergi jumpa dengan Sultan, apa nama? Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Sultan kata apa ribu lah? Sekarang bilion lah. Tak, ribu tu bukan makna ribu, tapi makna banyak. Sama juga. Nabi kata umat aku masuk syurga 70,000 orang. Bukan makna 70,000 tu nombor 70,000 tu, tapi makna simbolik banyak. Jadi untuk jawab soalan ni, benar. Orang miskin masuk syurga lebih ramai tu sebab itulah. Sebab dia dari segi apa nama? Dari segi kira bicara tu tidak sebanyak orang-orang yang kaya. Tetapi orang kaya yang banyak sedekah ni, insya-Allah Tuhan tak ambil kira bicara kepada dia, kerana dia akan masuk syurga tanpa hisab. Tapi kita nak yang itulah, kita kejar yang tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jawapan terbaik untuk sahabat kita yang sudah penat berbuat baik? Contoh, penat sudah untuk bersabar dalam menghadapi kesusahan hidup, atau sabar menghadapi kerana suami yang curang tetapi tidak mengaku. Jadi dia buat keputusan untuk bercerai. Baik. Okey. Kalau kita buka Quran kan, Quran dia sebut orang sabar ni, dia sebut pahala tanpa hisab. Pahala yang Allah Ta'ala bagi tanpa sempadan. Saya bagi contoh, semayang kan. Semayang ni Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kau semayang kat rumah dapat 1, semayang kat masjid dapat 27. Dia bagi tahu nombor-nombor. Kalau semayang sunat kat masjid dapat 1. Kalau semayang sunat kat rumah dapat 25. Dia bagi tahu. Tapi sabar dia tak bagi tahu. Sabar dia bagi tahu gini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu sabar. Sesungguhnya orang yang sabar akan dibalas oleh Allah tanpa sempadan hisab. Maknanya banyak tanpa sempadan. Tak tahu banyak mana. Jadi jawapannya pertama, sabar ni kalaulah kita rasa sudah penat bersabar, maknanya Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada dia sebanyak-banyaknya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya tak salah untuk bercerai. Tak salah, siapa kata salah bercerai? Abghadul halali indallahi talaqu. Sebenda-benda yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala, walaupun benda tu halal, ialah cerai. Hadis tersebut, hadis yang ditolak oleh alim ulama kita. Siapa kata cerai benda yang paling Allah Ta'ala benci? Tak, hadis tersebut ditolak oleh alim ulama kita. Tapi hadis tu terkenal lah. Baik. Jadi kalaulah tidak ada dah keputusan terbaik melainkan bercerai, maka itulah keputusan terbaik dan tidak salah, bahkan insya-Allah dapat pahala. Kalaulah itu yang terbaik. Kalau itu yang terbaik. Yang ni kena jumpa dengan kaunselor lah. Kaunselor Jabatan Agama lah. Kalau kaunselor Jabatan Agama kata, tak boleh pergi dah. Tak apalah, bercerai lah. Tak apalah. Jadi itu keputusan yang terbaik. Kalau boleh sabar, sabarlah. Tapi kalau sabar dengan bercerai itu baik bercerai, maka bercerai itu keputusan yang terbaik. Bukan sabar itu keputusan yang terbaik. Jadi benda ni fleksibel. Jangan duk kata, tak boleh, tak boleh. Tak. Kalau tak, Allah tidak pula mensyariatkan. Allah tidak pula syariatkan talak tu. Bila ada pensyariatan talak, maka sudah semestinya adalah juga kebaikan pada talak tu. Jadi bagi saya lah, taklah nak kata asal bercerai saja tak baik. Tak. Bercerai pun ada kebaikannya. Sebab tu ada syariat tu. Tidak ada sesuatu benda yang disyariatkan dalam agama, melainkan akan ada hikmah
di sebaliknya. Okey. Jadi kalau kita nak nasihat dia tu, nasihat dia, suruh sabar. Tapi kalau itulah jalan terbaik, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey, soalan seterusnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dalam usaha convert dunia kepada akhirat, apakah hukumnya kita ambil waktu kerja untuk solat fardu asar contohnya? Kalau balik kerja baru nak solat, biasanya akan terlewat atau balik dah sibuk buat kerja-kerja lain. Jadi waktu kita solat dulu pada waktu kerja, sebelum kita balik, maksudnya dia tak ambil waktu kerja lagi. Dia nak solat dulu, selesaikan kerja baru balik. Yang ni tanya majikan. Waktu tu waktu majikan. Kalau majikan kata boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Cuma ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Jangan ambil kesempatan. Apa-apa yang dibolehkan, jangan pula ambil kesempatan. Bos kata boleh semayang, tak ada masalah. Dia pun ambil 40 minit semayang asar. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tapi kalaulah bos kata okey, tak ada masalah. Biasanya bos kata okey, biasanya lah bos kata okey. Di Kelantan ada seorang toke minyak masak 303 Cina. Ada dalam Facebook, ada dalam YouTube. Toke minyak masak 303. Yang mana pekerja dia semua Melayu. Di Kelantan, dia ni toke Cina. Jadi meniaga dia jadi. Bila orang tanya apa rahsia, dia kata jangan sekat orang Melayu nak semayang. Dia kata. Kalau orang Melayu nak semayang, kita sekat apa semua, meniaga kita tak jadi, dia kata. Dia pun tahu, orang Cina takkan orang Islam tak tahu. Jadi kesimpulannya boleh, dan memang semayang pun Nabi pun suruh semayang awal waktu. Nabi pun suruh semayang awal waktu. Baik. Okey, soalan seterusnya apa dia? Ustaz, surah manakah huraian tentang sabar tadi? Daripada surah yang mana yang Ustaz kata pahala dia tak terkira tu? Kejap. Yang ni saya kena rujuk Quran dulu. Okey, tak apa, sekejap. Ajrahum bi ghairi hisab. Kejap. Saya kena type sekejap. Az-Zumar ayat 10. Quran muka surat 459. Kepada Quran tengok. Quran muka surat 459. 459 ada. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebab tu puasa pun sama, puasa kan. Puasa Quran Nabi sebut puasa Nabi sebut wa ana ajzi bihi. Puasa pun sama, tak ada pahala Nabi kata puasa ni dapat banyak ni pahala, tak. Sebab pahala puasa ni Allah Taala sendiri akan bagi. In as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milik aku sendiri akan bagi pahala. Kata Allah dalam hadis kursi. Baik. Kenapa puasa tu special? Pahala dia Allah Taala tak bagi tahu sebab puasa ni melibatkan sabar. Baik. Ada lagi soalan? Terima kasih Ustaz. Saya suka huraian Ustaz tadi. Pasal sabar. Pasal mana? Pasal sabar, kerana suami semua tu. Okey. InsyaAllah. Okey, ada lagi sebarang soalan boleh boleh tanya terus pada Ustaz pun boleh. Satu lagi. Saya pernah tak bagi satu buku doa munajat? Ada Ustaz. Ada. Kami dah print. Dalam tu ada satu doa yang Nabi ajar. Doa tu berbunyi Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Doa tu berada di tajuk doa menolak bala, doa hilangkan ujian, doa menghadapi ujian. Dalam doa tu ada doa bunyi Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada jiran yang jahat. Yang kedua, wa min zaujin yushayyibuni qablal mashib. Dan jauhkanlah aku daripada pasangan hidup yang mengubankan aku sebelum patut aku beruban. Kan? Maknanya
antara benda yang boleh menyebabkan kita serabut dalam hidup kita bila pasangan hidup kita mengubankan kita sebelum patut kita beruban. Maknanya hidup dia menyerabutkan kita lah. Sehingga patut tak beruban lagi. Tapi dah beruban dah. Itu istilah yang Nabi guna. Wa min zaujin tusyajibuni qabla al-masyib. Kalau seorang suami, isteri dia dengan malah masaknya contoh, dengan minta duit acaknya, shopping sana, serabut, bukan setakat beruban, botak terus. Begitu juga seorang isteri, kalau suaminya serabutnya tak balik malamnya, main badminton kuat sangat, lepas tu pergi bercinta dengan orang tua, kan serabut kan? Tapi sebenarnya doa dah Nabi ajar dah. Selain daripada kita usaha, doa ni kena banyak. Wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Ada dalam buku yang saya hadiahkan, dan buku tu sebenarnya doa tu bukan doa saya tu. Itu doa yang Nabi, skrip Nabi sendiri. Skrip Nabi. InsyaAllah. Tu. Okey. Soalan seterusnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kita nak tahu bila kita diuji dengan sesuatu itu, adakah Allah nak kita teruskan berusaha atau Allah nak tunjuk dekat kita perkara itu bukan yang terbaik buat kita? Baik, yang ni nak tahu tu je kena istikharah. Sebab gini sebenarnya. Dalam buku saya tu ada satu doa, buku apa? Doa munajat tu. Mula-mula doa Asmaul Husna, kemudian selawat, lepas selawat doa Ismullahil Azam, lepas doa Ismullahil Azam doa yang keempat. Doa yang keempat, makna dia doa keempat, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku nak segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan yang aku tahu dan kebaikan yang aku tak tahu. Maknanya sesuatu kebaikan tu kadang-kadang kita tahu benda tu baik, kadang-kadang kita tak tahu benda tu baik. Sedangkan benda tu baik di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin apa yang kamu suka tu pada di sisi kamu suka, tapi sebenarnya tak baik pada sisi untuk kamu, pada ilmu Allah Ta'ala. Dan ada juga benda tu kamu suka, benda tu kamu tak suka, tapi sebenarnya baik di sisi Allah Ta'ala. Saya bagi contoh, daripada dulu lagi saya ngajar kat Johor, saya kata waktu mula-mula posting Johor, pada pandangan saya rasa posting Johor tu tak baik, saya kata. Sebab jauh sangat dengan mak saya. Tapi setelah 19 tahun saya berada di Johor, baru saya tahu posting Johor ni baik. Banyak benda-benda kebaikan yang saya dapat kat Johor ni. Yang kawan-kawannya dengan ilmunya dan sebagainya. Jadi kita tak tahu. Kadang-kadang ujian yang Tuhan bagi itu, kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu, maka setiap ujian yang Allah bagi kepada kita, maka kita kena baca doa sebagaimana Ummu Salamah baca doa. Apa doa Ummu Salamah? Allahumma jurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pahala terhadap ujian yang kau uji pada aku dan gantikan yang terbaik buatku. Kan doa tu. Maka Ummu Salamah baca doa tu, akhir sekali Abu Salamah yang jadi suami dia meninggal dunia, Allah ganti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, adakah Allah Taala kita nak kita teruskan berusaha atau Allah nak tunjuk kat kita perkara itu bukan terbaik untuk kita? Jadi kita nak tahu tu, benda tu kena istikharah lah. Semayang istikharah. Doa semayang istikharah ni apa nama, power sangatlah. Allahumma in kana Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa ma'adi wa aqibati amri faqdirhu li. Ya Allah, kalau benda ni baik untuk aku, kau takdirkan ia berlaku untukku. Kalau benda ni tak baik untukku, maka kau jauhkanlah ia daripadaku. Itu kita tanya Allah Subhanahu wa taala. Okey? Okey, soalan seterusnya Ustaz. Ustaz, apakah persediaan terbaik menunggu bulan Ramadan yang akan tiba 2 bulan lebih lagi? Yang pertama, bila masuk je bulan Sya'ban, jangan tinggal doa. Allahumma, apa dia? Doa tu. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tu nombor 1. Masuk je bulan Sya'ban,
Allahumma barik li fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allah barik li fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tolong panjangkan umurku supaya aku sempat bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, bila masuk bulan Sya'ban, bulan Rajab, bila masuk bulan Rajab dan masuk bulan Sya'ban, antara amalan yang banyak Nabi lakukan pada bulan Sya'ban khususnya ialah Nabi banyak berpuasa sunat Sya'ban supaya takut masuk Ramadan, puasa satu Ramadan letih sangat. Tak letih lah sebab start daripada Rejab kita dah puasa dah Isnin, Khamis, Sya'ban pun banyak kita puasa. Jadi masuk Ramadan relax lah. Taklah nampak letih sangat. Sebab apa? Sebab kita dah biasa sejak daripada Rejab dan Sya'ban. Tapi saya nasihatkan kalau nak puasa Sya'ban, yang disunatkan puasa Sya'ban banyak tu ialah sebelum 15. Maknanya kalau kita tak puasa langsung, start daripada 1 Sya'ban tak puasa, 2 Sya'ban tak puasa, tiba-tiba start puasa 16 Sya'ban baru nak jadi warak, maka hukum puasa start 16 Sya'ban tidak lagi sunat. Dia dah pergi, sebab Nabi bersabda idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Nabi bersabda kalau Sya'ban sudah sampai separuh jangan lagi kamu berpuasa. Ulama ambil kesimpulan pesanan Nabi ini kepada orang yang tak pernah puasa start 1 hari bulan. Kalaulah dia ni memang pesen dia 1 hari bulan dah puasa dah, kemudian 3 hari bulan puasa, kemudian 5 hari bulan puasa, 8 hari bulan puasa, 16 hari bulan puasa, 19 hari bulan puasa, tak apa. Sebab dia dah start daripada 1. Tapi 1 tak puasa, 2 tak puasa, 15 tak puasa, straight tak puasa langsung. 16 nak start jadi warak tak usah start jadi warak 16 lah, tu salah. Jadi hukum puasa sunat Sya'ban adalah sunat bagi orang yang memulakan start daripada separuh masa pertama, separuh hari pertama 1 sampai 15. Tapi kalau nak start daripada 16 baru nak start, maka hukumnya makruh yang memihak kepada haram, makruh yang berat kepada haram. Jadi amalan pertama doa banyak-banyak. Amalan yang kedua latih puasa kita. Amalan yang ketiga banyakkan baca Quran supaya tidak merangkak dalam bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni Nabi sebut bukan Nabi, Al-Qardawi sebut innama Ramadan, Qardawi sebut sesungguhnya Ramadan ni lis-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Puasa, qiyam, baca Quran. Sebab itulah Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Malik bin Anas ni, Imam Malik, mazhab Maliki ni, yang mana beliau bila masuk saja bulan Ramadan, dia tutup kitab hadis, tidak mengajar kitab hadis dan dia fokus kepada Quran. Sebab bulan Ramadan bulan Quran. So start daripada sekarang lagi kita usahakan untuk banyakkan baca Quran supaya masuk bulan Ramadan taklah mengejut sangat. Okey. Seterusnya yang keempat, bersedekah dan simpan duit banyak-banyak untuk sedekah pula bulan Ramadan. Sekarang ni sedekah ada sikit-sikit apa semua, tapi kita peruntukkan gaji kita ke untuk kita berinfak khusus di bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW seorang yang banyak bersedekah dan bila masuk Ramadan dia lagi banyak bersedekah. Jadi daripada sekarang lah kita dah ni apa nama? Dah simpan dah duit untuk persediaan bulan Ramadan. Yang keempat, yang kelima ilmu. Ilmu. Okey, ilmu untuk ilmu untuk bulan Ramadan ni kena ulang kaji baliklah. Dan ada satu soalan tu, dia kata, oh ya Ustaz, dalam Islam rupanya hias rumah bila masuk 1 Ramadan, bukan pada 1 Syawal. Betul tak Ustaz? Okey, ada soalan ni kan? Umilin. Okey. Di Johor, kami buat program semarak Ramadan tau. Kita buat program semarak Ramadan setiap kali nak masuk Ramadan. Bulan Sya'ban tu sibuklah saya ni. Antara bulan paling saya sibuk di Johor, bulan Maulid dengan bulan Sya'ban. Sebab banyak sangat ceramah semarak Ramadan. Dalam ceramah semarak Ramadan ni,
antara benda yang modul yang kami bawa ialah kita kena hiaskan Ramadan, hiaskan rumah Ramadan ni supaya ada semangat untuk upgrade ibadat kita. Ada pun yang mengatakan satu Ramadan ni perlu dihias, ini berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Fadhail Amal. Hadis Nabi berbunyi, inna al-jannata latunajjadu wa latuzayyanu wa latuzakhrafu min awwali Ramadan. Sesungguhnya syurga akan dihias, dicantikkan bila masuk satu Ramadan. Ini cerita syurga. Okey. Fa idza kanat awwal lailatin min Ramadan, bila malam pertama Ramadan, habat rihum min tahtil arsy, akan bertiup satu angin dari bawah arasy Allah, dan angin yang bertiup itu akan kena kepada pokok-pokok dalam syurga dan akan kena kepada pintu-pintu syurga, menyebabkan pintu syurga tu bila kena angin dia bertepuklah, kena biasalah angin, pokok bergesel. Bila bergesel semua tu menyebabkan timbul satu bunyian yang amat sedap, mengalahkan lagu Casablanca. Habislah lagu-lagu kalau sedap bunyi tu lagi. Bila sedap bunyi tu menyebabkan fayaqumnal hurul ain, menyebabkan bidadari-bidadari terkejut. Bidadari pun duduk kat tengah-tengah. Bidadari pun tanya, ya Ridwan, wahai Ridwan, ma hadhihi lailah, ni malam apa ni? Maka Malik Ridwan pun kata, inilah malam pertama bulan Ramadan. Bila Malik nak bagi tahu, syurga dihias setiap kali satu Ramadan. Jadi walaupun hadis ini ada sebahagian ulama mempertikaikan kesahihan dia, tapi sebahagian ulama mengatakan tidak mengapa. Jadi untuk itu kita nak supaya rumah kita macam syurga juga, maka satu Ramadan tu kita cantikkanlah rumah kita supaya bila rumah kita cantik, dia ada suasana nak buat ibadat. Maka kami geng-geng penceramah di Johor ni lah, kami sarankanlah supaya bila masuk satu Ramadan kita dah ada dah benda-benda, contoh ada kalender amalan harian, baca Quran 1 juz sehari, ada zikir maksura, zikir pagi petang yang dibuat cantik. Dan saya buat benda ni untuk pelajar-pelajar sekolah saya. Kita bagi buku cantik-cantik supaya dia tengok. Maknanya dia akan tanda lah, hari ni Quran baca belum? Tak baca lagi. So dia baca. Jadi dia ada diary harian dia untuk Ramadan. Mana untuk sambut Ramadan ni kita buat sesuatu benda yang menyebabkan kita rajin untuk buat ibadat. Tu ceritanya. Okey, checklist. Pandai pun. Checklist. Okey. Itulah antaranya lah. Alhamdulillah. Okey, ada sebarang soalan lagi ke sebelum kita akan tutup majlis kita dalam 2-3 minit lagi? Saya rasa hari ni Ustaz kupas banyak untuk sama-sama kita ambil pengajaran. Okey, kalau dah tak ada soalan, insya-Allah saya rasa Ustaz dah tak ada soalan. Banyak yang kita belajar hari ni, hakikatnya kita hanyalah musafir. Dan hakikatnya kehidupan kita kat dunia ni sangatlah singkat berbandingkan perjalanan kehidupan sebenar di akhirat nanti. Jadi dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada malam ini dengan topik bagi saya amat besar maknanya untuk kita semua. InsyaAllah Ustaz, kalau ada rezeki kita jumpa lagi pada masa akan datang. Jadi sebelum kita menutup majlis, saya mohonlah Ustaz biasa bacakan doa lah buat untuk kita semua jemaah yang hadir pada malam ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن أخلاقنا واجعلنا من عبادك الصالحين Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, apalah kiranya Engkau ampunkan segala dosa kami.
Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, jiran tetangga kami dan seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah keberkatan dalam kehidupan kami dan Kau masukkan dalam hati kami kekuatan untuk kami melaksanakan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk kami menimba ilmu pengetahuan dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang terbaik yang sentiasa mempelajari ilmu Al-Quran sebagaimana sabdaan Nabi-Mu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami tergolong dalam kalangan orang yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami anak-anak dan zuriat keturunan yang saleh dan salehah yang dapat memberikan manfaat kebaikan ketika kami hidup di dunia dan dapat pula berdoa dan bersedekah bagi pihak kami ketika kami bermukim di alam barzakh. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon agar Engkau kurniakan kepada kami keberkatan dalam seluruh umur hidup kami, ya Allah. Keberkatan dalam harta kami, keberkatan dalam anak-anak dan zuriat keturunan kami, keberkatan pada segala apa yang telah Engkau kurniakan kepada kami, dan jadikanlah segala anugerah kurniaan-Mu menjadi sebab untuk kami mendapat syurga-Mu dan menjadi penyebab untuk kami dekat kepada-Mu dan menjadi penyebab untuk kami bersama dengan Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah agar Engkau kurniakan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan Engkau peliharalah kami daripada azab api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang boleh menyejukkan mata hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minkum taqabbal khair. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa.